Tapi para sahabat tadi mengatakan, aku melihat berulang kali wajah Rasulullah dan ke arah bulan tersebut. Aku melihat balik wajah Rasulullah dan melihat balik kepada bulan. Mengatakan, demi Allah, aku bersumpah bahawa wajah Rasulullah SAW lebih indah daripada bulan. Leher baginda sallallahu alaihi wasallam juga bercahaya. Apabila para sahabat melihat, seolah-olah ianya mengeluarkan cahaya yang indah di leher dan tengkuk Rasulullah. Begitu juga dengan hidung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat mengatakan dalam hadis Syama'il Muhammadiyah oleh Imam Tirmizi, meriwayatkan bahawa para sahabat mengatakan bahawa kadang-kala kami tak dapat lihat dengan fokus, dengan tepat bagaimana bentuk hidung kami. Para sahabat mengatakan bahawa kami tidak dapat melihat dengan tepat bagaimana bentuk hidung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun pada hakikatnya hidung Rasulullah adalah mancung, tapi apabila mereka berhadapan dengan Rasulullah, oleh kerana ada cahaya, seolah-olah ada cahaya yang terpancar pada hidung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ianya menyebabkan mata para sahabat keliru melihat bagaimana bentuk. Mereka tak dapat lihat dengan jelas bentuk hidung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga di dalam hadis menyebutkan bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam mempunyai satu benjolan daging di belakang badan Nabi sallallahu alaihi wasallam, di kawasan belikat agak sebelah ke kiri. Ianya adalah dipanggil sebagai khatamun nubuwah ataupun mohor kenabian. Ianya adalah tanda yang tampak, tanda yang benar-benar kelihatan bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam adalah penutup kepada segala kenabian, bahawa kesempurnaan seluruh perutusan Allah Subhanahu wa taala yang dihantar ke atas muka bumi ini untuk memimpin manusia, ia disempurnakan, dilengkapkan dan ditutupi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan baginda sallallahu alaihi wasallam, hakikat baginda adalah mohor cap. Seperti mana surat, apabila kita ada cap mohor, bermakna ia telah disil, ia telah diselesaikan, disempurnakan pada surat perutusan tersebut. Dan baginda, hakikat baginda, diri baginda adalah mohor kenabian, khatamun nubuwah ataupun dipanggil khatamun nabiyyin, the seal of the prophets, iaitu penutup segala kenabian. Bahkan Allah SWT menampakkan hakikat tersebut pada tubuh badan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian segala perkara yang dibawa oleh Rasulullah, segala ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, segalanya Allah SWT tampakkan pada diri Nabi SAW sebagai suatu identiti baginda, sebagai suatu jati diri baginda, sebagai suatu pengalaman peribadi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebutkan apa sahaja ajaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terdapat pada diri baginda sebagai identiti dan juga jati dirinya, ataupun ianya menjadi pengalaman peribadi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti mana saya sebutkan tadi, hidung Nabi bercahaya, wajah Nabi bercahaya. Apabila baginda berbicara, seperti ada cahaya keluar daripada celah gigi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tengkuk Nabi sallallahu alaihi wasallam bercahaya. Kerana baginda sallallahu alaihi wasallam, ajaran yang baginda bawa adalah nur, ajaran yang penuh dengan cahaya. Dan kita sentiasa mendengar cahaya hidayah. Ya, baginda adalah asbab hidayah yang terbesar di alam ini. Tapi Allah SWT menampakkan kesan-kesan cahaya tersebut pada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di dalam hadis dengan sanad dan riwayat yang kuat menyebutkan bahawa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir, maka Siti Aminah mengatakan, aku melihat ketika kelahiran itu berlaku, cahaya terpancar daripada diriku. Dan aku melihat seolah-olah langit dan bumi berada di hadapanku dan cahaya ini memancar dan menyinar segala-galanya. Sehingga kemudian
dizoomkan lagi kepada aku. Maksudnya dijelaskan pula kepada aku beberapa istana daripada Syam, yang mana cahaya yang keluar daripada diriku ini menyinari benteng-benteng dan juga tembok-tembok istana tersebut. Dan juga bidan yang menyambut kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis kita dapat tahu ada dua orang yang hadir ketika kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama bernama Syifa, iaitu ibu kepada Sayyidina Abdul Rahman bin Auf, dan seorang lagi adalah seorang wanita yang merupakan ibu kepada Sayyidina Uthman bin As radhiyallahu anhu. Ya, dan namanya tidak diketahui, tapi dua wanita ini kedua-duanya menyatakan bahawa ketika kelahiran tersebut kami nampak cahaya terpancar, seluruh rumah Siti Aminah dipenuhi dengan cahaya, dan kami melihat cahaya tersebut terpancar sehingga kami nampak langit, ufuk, seluruh ufuk, hujung dunia terpancar dengan cahaya tersebut. Subhanallah. Dan ini adalah hadis dengan sanad dan riwayat yang kuat. Ya, apa yang dilihat oleh Syifa dan juga seorang wanita lagi. Bermakna bukan saja Siti Aminah, ibu Rasulullah, yang melihat perkara tersebut, tapi perkara yang ajaib itu juga dilihat oleh wanita yang hadir ketika kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian betapa keunggulan yang Allah SWT berikan kepada Nabi Muhammad, kekasih kita, dan ianya adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala. Baginda adalah manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur dan kita bergembira kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.